من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan Mufassir Masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, juga tuan-tuan guru, para ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama tempatan, tuan-tuan, puan-puan, pemimpin setempat, seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam masjid ini, dan juga diizinkan saya berada dalam masjid ini. Sudah 74 tahun tahu. Lalu juga datang ni, alhamdulillah. Banyak orang tanya saya tadi, ustaz sihat ke? Boleh datang tu? Okey tu. Kalau tak boleh datang esok, maknanya ada lah yang mengganggu kesihatan Jadi boleh datang tu kira okey tu. Lebih-lebih lagi boleh bercakap malam ni lagi okey. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan yang baik bagi diri kami ni yang menjalankan tugas sebagai dai-dai ini. Mudah-mudahan kita dapat terus mengabdikan diri kita untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Karena bila dah padam esok, habis semua amalan-amalan. Tak ada tinggal apa-apa lagi. Yang tinggal hanya 3 aja. Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walidin salihin yad'u lahu. Ya. Bila mati seorang anak Adam itu putus segala amalannya. Tak ada zikir lagi, tak ada sembahyang lagi, tak ada berdakwah lagi, tak ada sedekah lagi, apa pun tak ada baca Quran lagi, kecuali 3. Pertama, sedekah jariahnya. Yang sedekah itu banyak gunanya, berpanjangan gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Sebab itu saya suka ngajar. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan itu dapat diamalkan oleh mereka-mereka yang mendengarkan. Dan berpanjanganlah pahala ilmu itu sampai walaupun kita dah padam. Orang yang menyampaikan itu dah padam lama dah, tapi selagi dia amalkan ilmu itu, maka selagi itulah pahala itu mengalir kepada dia. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapa. Kalau anak tu semayang pun tak reti, lantak dia kerja menteri, lantak dia doktor, lantak dia engineer pun. Kalau Quran pun tak kenal, tak boleh baca Quran, semayang pun tak reti, berapa nilainya, 5 duit pun tak ada nilai. Terus kalau 5 duit, seduit pun tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak-anak ni tuan-tuan dan puan adalah amanah dari Allah, bukan anugerah, amanah. Kena kita latih mereka menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan mereka mendoakan untuk kedua ibu bapa. Sebab kita selalu minta doa dengan Allah Taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, wa zurriyatina, dan juga pada zuriat-zuriat kami, qurrata a'yun, maksudnya penyejuk mata. Kita sejuk tengok anak-anak kita.
Kalau rambutnya berekor, pakai seluar jin tak koyak lututnya, sejuk ke mak bapaknya nengoknya? Tuan-tuan, sejuk ke? Ataupun apa? Ataupun getar nengoknya, keras, ngetam-ngetam bibir nengoknya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita melihatnya. Zuriyatina qurrata a'yun, sejuk mata kita melihat. Wal muttaqina imama, dan kepada orang-orang yang bertakwa kita menjadi pemimpin. Kita memimpin keluarga yang bertakwa, isteri yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa. Itu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta saja tak guna. Dan di samping itu didiklah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena kita harapkan sumbangan mereka nanti setelah kita padam. Bila kita padam, mereka semayang. Betul doa kita. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitulah. Tapi kalau semayang tak erti bila nak mendoa kita. Orang lain pergi masjid, orang lain tahlil la ilaha illallah, dan mereka duduk tepi jalan. Kena kita tuwe bila nak mendoa kita. Sebab itu kita kena cek keluarga kita macam mana. Jadikan mereka itu anak-anak yang soleh. Latih mereka itu menjadi. Sebab itu kanak-kanak ni umur 7 tahun apa buat? Suruh mereka semayang. Muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'a sinin, kata Nabi. Perintahkan anak-anak kamu dengan semayang setelah mereka berumur 7 tahun. Wa aqribuhum alaina wahum abna'u 10. Pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10. Bila dah 10 tahun tak semayang, pukul, bagi sakit. Jangan bagi patah, jangan bagi luka, jangan bagi bengkak. Itu aja. Tapi pukul, bagi sakit. Kalau dah umur 10 tahun tak nak juga semayang, pukul. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat melahirkan anak-anak yang soleh, yang mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Okey, wallahu alam. Muka surat berapa? Berapa? 142. 143. 243. 143 baru. 143. Saya ni orang pekak tuan-tuan, nak cakap dengan saya kena kuat sikit. Kalau saya ni keturunan orang pekak. Tok saya rasa nombor 1 pekak. Tahu namanya? Namanya Ibrahim. Gelar ada Ibrahim pekak. Memang nombor 1 pekak. Kalau di belakang jerit pekik dah, haram pedulinya. Tak dengar. Kalau depan dia tahulah, pasal dia nampak video kita kata buka tu. Kalau di belakang jerit dah tak pedulinya. Baik, kita pergi kepada tajuk yang baru, iaitu pentafsilan beriman kepada hari akhirat. Pentafsilan tu detailnya. Beriman dengan hari akhirat tu apa yang kita nak beriman. Mula-mula ke mana, lepas itu ke mana, lepas itu ke mana, lepas itu ke mana, lepas itu ke mana, sampai hari kiamat. Bermula dari kubur. Masuk dalam kubur tu macam mana? Lepas itu dalam kubur apa keadaannya? Nikmat apa, kalau seksa apa dapat? Bangkit dalam kubur macam mana? Di mahsyar macam mana? Itu yang kita nak detail kita malam ni, insya-Allah. Bukanlah semua, sebahagian darinya lah. Pentafsilan, artinya pendetailan. Pentafsiran tu dia bukan pentafsiran, itu silat. Pentafsilan, pendetailan, perincian. Beriman kepada hari akhirat. Apa dia detailnya? Apa dia perinciannya? Apabila beriman kepada hari akhirat merupakan asas penting di dalam rukun iman. Rukun iman itu salah satunya yang nombor 4, beriman dengan hari akhirat. Atau yang nombor 5, nombor 4 ya. Beriman dengan hari akhirat. Itu nombor 5 boleh juga. Ikut susunan tu. Pertama, percayakan Allah, berimankan Allah. Kedua, beriman dengan Rasul. Ketiga, beriman dengan malaikat. Keempat, beriman dengan kitab. Kelima, beriman dengan hari kemudian. Yang kelima lah,
beriman dengan hari akhirat. Yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Bila beriman dengan hari akhirat itu merupakan asas di dalam rukun iman, maka ia tidak sempurna melainkan dengan berhimpunnya dua perkara. Ada dua perkara kita nak beriman dengan hari akhirat. Mesti ada dua-dua perkara ini. Yang pertama, beriman dengan adanya hari akhirat secara ijmal, secara rangkum. Ijmal tu rangkum-rangkum, tak ada detail. Setakat percaya nanti ada hari lepas hidup ni, ada satu hari namanya hari akhirat. Sudah sah iman dia. Itu secara ijmal namanya, rangkum. Dan inilah garisan yang paling rendah untuk mencapai satu rukun daripada rukun-rukun iman. Sah iman itu ya, tapi paling rendah. Lepas ini, lepas mati esok ada lagi kehidupan yang lain. Sudah sah iman itu ya. Itu paling rendah. Tindakan tingkat lagi kena beriman secara terperinci. Sudah masuk dalam kubur, macam mana keadaan dalam kubur, macam mana soalan dalam kubur, ada nikmat dalam kubur, macam mana nikmat dalam kubur, ada siksa kubur, macam mana pula siksa kubur, kena tahu detail-detail itu. Kemudian bangkit dalam kubur, mana rukunnya, kena tahu yang itu. Itu secara tafsil, secara detail. Jadi dua-dua ni nak beriman, cara detail pun beriman, cara ijmal pun kena beriman juga. Yang kedua, beriman kepada segala berita yang diceritakan oleh Rasulullah SAW mengenai perkara-perkara ghaib yang akan berlaku selepas mati. Kena beriman tu. Jangan ragu-ragu, iya ke tak, kamu dah tahu, kamu dah tengok ke? Jangan. Kena beriman 100% dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kami bentangkan di sini perkara-perkara yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis sahih di dalam konteks beriman kepada hari akhirat. Jadi bukti-buktinya akan dibentangkan oleh pengarang di dalam buku kita nanti. Di antaranya Al-Quran Karim. Bila ada ayat Quran menceritakan tentangnya, wajib kita beriman dengannya, wajib kita percaya dengannya. Jangan kita pertikaikan, jangan kita persoalkan. Begitu juga kalau hadis yang sahih, hadis yang tidak diragu-ragukan lagi kebenarannya, itu hadis sahih. Kalau hadis itu riwayat daripada Bukhari dan Muslim, itu sahih. Jangan kita ragu-ragukan lagi kebenarannya. Kalau tidak, tak sah iman kita. Mula-mula dah masuk dalam kubur. Macam mana? Tentang hari akhirat. Apa berlaku dalam kubur? Fitnah dalam kubur dan soalan malaikat. Itu pertama yang berlaku. Dalam hadis, tuan-tuan boleh baca hadis 40 hadis penawar hati. Ada pernah dengar itu? 40 hadis penawar hati. Hadis yang pertama sudah menceritakan macam mana apabila seorang orang mati itu dalam kubur, kemudian mereka tanamkan dia, kemudian orang tu balik, 3 langkah saja mereka dengar selipar dia dalam meninggalkan kubur tu. Bila balik je sudah datang 2 orang malaikat. Baru 3 langkah tu datang 2 orang malaikat. Seorang namanya Munkar, seorang namanya Nakir. Bertanyakan tentang iman orang yang dah mati. Soalan pertama apa? Man rabbuka? Siapa Tuhan kau? Dalam hadis tu ada boleh baca lah. 40 hadis penawar hati namanya. Bukan mahal no, bukannya nak ambil je. Siapa tak ada carilah. Penawar hati. 40 hadis penawar hati. Saya percaya sini pun ada baca. Ada baca lah? Tak ada baca? Carilah ustaz baca. 40 hadis penawar hati. Perkara-perkara yang akan berlaku di dalam kubur untuk menawar hati kita ni. Kerana hati kita ni ada penyakit. Jadi nak tahu hati tu. Nak jumpa tuk dukun untuk menawar hati kita ni. Tuk dukunnya hanya terdapat di masjid dan di surau saja. Lain tak ada. Itu hadis menawar hati. Saya ngajar tu di sebelah Ipoh saya. Di Penggalan Pegor. Dia dekat habis lah. 40 hadis. Tapi tajuknya 40 hadis. Sebenarnya ada 42 hadis dalam ni. Hadis yang pertama dah menceritakan tentang keadaan dalam kubur. Fitnah dalam kubur dan soalan malaikat. Wajib kita beriman kepada perkara-perkara yang diceritakan kepada kita oleh Rasulullah SAW, yang terdiri daripada fitnah dalam kubur, siksa kubur. Tok guru saya menceritakan siksa kubur ada 4, tuan-tuan dan puan. Ada 4 siksa kubur. Yang pertama soalan dan pukulan Munkar dan Nakir. Bila tanya tak boleh jawab macam dom dia pukulnya.
70 hasta terbenam ke dalam bumi. Begitu congkir balik. Dia tanya lagi. Tak boleh jawab juga. Pom. 70 hasta terbenam bumi. Itu baru satu. Itu fitnah yang pertama. Seksa yang pertama. Yang kedua, dihimpit bumi. Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Itu seksa kubur. Semua orang kena himpit bumi. Yang tak kena orang muqarrabin dan ke atas. Wali-wali, rasul-rasul tak kena. Setakat orang soleh kena himpit bumi. Semua orang soleh pun kena. Tapi orang soleh itu dihimpit bumi tidaklah sampai menyakitkan. Macam seorang ibu mendakap anaknya. Ada ke sampai remuk? Mak meluk anak kecil baru jadi sampai remuk. Dah. Selesa jadi budak tu. Macam itulah. Orang soleh pun macam itu ke. Bumi itu akan menghimpit dia tapi ngam-ngam. Tahu ke ngam-ngam? Cakap Cina ni ngam-ngam. Ada orang ngajar dekat Cina malam tadi ngam-ngam je. Selesa je, sedap-sedap je. Itu dia. Yang derhaka, yang fajir, yang asi, yang soleh dihimpit bumi itu sehingga berselisih tulang rusuk. Itu seksa yang kedua. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala. Panjang ular tu dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan. Nak tahu malam ni start ke jalan kaki. Sebulan lepas tu berhenti. Itulah panjang. Daripada Taman Samudera ni sampai ke mana? Sebulan baru sampai. Saya pun tak tahu nak ngagak dari mana. Dari sini ke mana? Sebulan. Mana? Al-Usta. Ya agak. Tak boleh try. Kalau nak tahu try malam. Johor Bahru ke. Sebulan sebulan baru sampai. Itu panjang ni. Ular tu panjang ni. Besarnya, besar tengkuk unta. Besar tengkuk unta. Kerana besar tengkuk unta. Besar tengkuk lembu tau. Lebih kurang itulah besar tengkuk lembu. Itulah besarnya ular. Namanya pun takut kita dengarnya. Suja'ul Aqra' kata. Suja'ul Aqra' Qa'. Itu nama ular ada kala. Itu yang ketiga. Yang keempat, didatangkan api neraka masuk ke dalam kubur. Dibalik-balik mayat dalam kubur tu. Macam orang maku apa? Maku apa? Salah. Macam orang maku apa? Barbecue. Dia tak pernah dengar ke barbecue? Zaman Robin Hood dulu selalu ada barbecue tau. Kenal ke Robin Hood? Robin Hood of Nottingham Forest tau. Dikejarnya babi itu, dicucuknya punggung dengan kayu, keluar ke ikut mulut, betul? Dibakar, dipanggang. Itu nama yang asal gelar barbecue tu, babi lah. Sekarang ni kambing, ayam. Tapi dulu barbecue tu babi lah. Macam itulah. Dibalik-balik, dipusing-pusing orangnya dalam kubur. Dimasukkan dalam api neraka itu masuk dalam kubur. Begitu 4 siksa kubur ya. Lain kali kalau tanya orang siksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala, mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, didatangkan apa? Api neraka masuk dalam kubur. Al-qabrahu rawdatan min riyadil jannah, kata Nabi. Kubur itu adalah satu taman daripada taman syurga. Wal qabrahu, dan kubur itu juga khufratan min hufarin niran, adalah satu jurang daripada jurang neraka. Pilih hendak mana. Itu kubur ya. Itu yang keempat ya. Yang pertama, balik kepada yang pertama, iaitu apa dia? Soalan dan pukulan mungkar dan nakir. Wajib kita beriman kepada perkara-perkara yang telah diceritakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri dari fitnah dalam kubur, 2 orang malaikat yang akan menanyakan soalan mengenai Tuhan. Dia tanya tentang Tuhan, agama dan Rasul, sebagaimana yang tersebut dalam beberapa hadis. Hadis sahih betul ya? Hadis itu hadis sahih, menjelaskan bahawa manusia akan disoal jawab dalam kubur mereka. Apa tanyanya? Siapakah Tuhan kamu?
Mar rabbuka, bukan ma rabbuka yang man, mar rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Ya. Kalau dalam dunia ni kita menyembah selain daripada Allah, menyembah benda-benda lain, boleh jawab ke Allah Tuhanku? Boleh jawab ke Allah Rabbi? Tak boleh, ya. Kalau dalam dunia ni menyembah matahari, apa jawab? Asyamsu Rabbi. Matahari adalah Tuhanku. Ya. Kalau dalam dunia ni menyembah apa? Patung, apa jawabnya? Ya. Apa jawabnya? Patung adalah Tuhanku, ya. Samanu Rabbi. Ya. Apa sajalah yang disembah dalam dunia ni, kalau bukan Allah. Jadi dia tak boleh jawab bahawa Allah itu Tuhannya. Sebab itu kita dalam dunia ni jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Nak sembah hanya sembah siapa? Allah semata-mata. Kalau tidak lulus ujian ini, kalau nak lulus pertanyaan dari malaikat, kalau lalu nahonya lantak leh. Kalau tak ada apa, siapa nak kena pelupuk, itu tak apa bantai. Jadi kita nak supaya jangan dipelupuk oleh malaikat, kita nak jawab Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhan aku. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain daripada Allah. Tunduk hanya kepada Allah, jangan tunduk kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tawakal hanya kepada Allah, jangan serah diri kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Lagi apa? Kasih hanya kasihkan Allah, jangan kasih yang lain daripada Allah Ta'ala. Puja hanya puja siapa? Allah Ta'ala, jangan puja yang lain daripada Allah Ta'ala. Lagi, puji hanya puji Allah Ta'ala, jangan puji yang lain daripada Allah Ta'ala. Yang itu baru boleh jawab, ya. Kemudian ditanya pula, apa agama kamu? Apa agama kamu? Kalau kamu buat sesuatu tidak mengikut Islam, boleh ke jawab al-Islamu dini? Boleh kan? Tak boleh. Itu sebab Allah perintahkan kita supaya membuat apa jua dalam kehidupan ni mengikut kehendak Islam. Ada tak pernah dengar inna dina indallahil Islam? Ada ke tak ada? Itu imam di tiap malam bacanya. Kalau tak ada nama itu, ada ayat ini. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Surah Ali Imran ayat 85. Cek balik. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, apa saja lain tak ikut Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Allah will not accept, Allah will reject. No way Allah will accept. Falan yuqbala min, artinya tak ada jalan. Falan, Allah gunakan lan, falan yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi, ya. Kalau dia buat lain daripada Islam, apa? Berpakaian tak ikut Islam, lagi nikah kahwin tak ikut Islam, semayang tak ikut Islam, puasa tak ikut Islam, penuhi kenara tak ikut Islam, perjuangan tak ikut Islam, apa lagi? Pergaulan tak ikut Islam. Apa dia? Apa? Memerintah tak ikut Islam. Dia menampak memerintah saja. Kalau kita tunduk dengan pemerintahan tak ikut Islam, terima ke tak? Tak terima juga, ya. So everything that you do, whatever your actions are, everything must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, Allah reject. Kita tak boleh jawab nanti al-Islamu dini, tak boleh jawab. Pasal kita buat apa-apa pun tak ikut cara Islam. Kemudian ditanya pula, siapa Nabi kamu? Waman nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Kalau dalam dunia ni kita getik benar mengamalkan sunnah Rasul, boleh ke jawab? Tak boleh jawab. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ikut Nabi. Apa saja gerak-geri kita kena jadikan baginda sebagai contoh dan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sesungguhnya untuk kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Kalau nanti akan ditanya, siapa Nabi kamu? Tak boleh nak jawab. Kerana kita getik benar dengan sunnah Nabi. Janggut pun getik benar tengok. Orang janggut getik pun tengok. Yang berkambing macam. So siapa? Lagi apa? Orang makan jilat-jilat jari lepas tu. Oh getik benar aku tengok. Genyi aku tengoknya kata. Ya. Yang banyak genyi ulama macam mana? Sekarang ni ulama pun ada genyi. Tengok orang apa ni. Orang pakai apa? Apa ni? Ada tak ulama yang genyi tengoknya? Ketik aku tengoknya udah kau tunggu boleh poket untuk keluar balik. Ya. Macam mana nak kata Nabi Muhammad itu Nabi kita? Pasal genyi nak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita berkenan dengan cara Nabi ya. Lepas makan jilat-jilat dari jari, kemudian makan tu pula macam mana? Duduknya macam mana? Duduk atas kaki. Kemudian ikut Nabi. Nabi makan macam mana? Hanya ketika baginda lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Macam itulah ikut Nabi. Baru boleh jawab nanti. Muhammadun Nabi dan sebagainya. Orang yang beriman akan menjawab. Ini dia bagi jawab. Ini tak payah hafal ni tuan. Jangan balik orang beri yang hafalnya. Siapa Tuhan kamu? Tuhan kami Allah. Tak payah hafal. Automatik boleh jawab kalau kita hidup mengikut Islam. Kita akan jawab Tuhan kami Allah, Allahu Rabbi. Kita akan jawab. Agama kami Islam. Kalau kita ikut cara Islam, apa saja kita buat ikut cara Islam, automatik boleh jawab. Kemudian Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang ragu-ragu akan menjawab apa? Kami tidak tahu. Saya tak tahu. Bagi dia malaikat tahu. 70 hasta terbenam ke bumi. Sekali pukul 70 hasta terbenam ke bumi. Congkir balik, tanya lagi, tak boleh jawab macam. Tak boleh jawab macam. Dentung 70 hasta terbenam ke bumi lagi. Soalan itu bukannya banyak, 6 soalan aja. Ini adalah kita baca 3. Ada 3 lagi. 6 soalan aja. Sudah bocor pula tu. Kalau SPM bocor soalan apa macam? Tuan-tuan dan puan, kalau SPM bocor soalan macam mana? A belakang lah. 16 A seorang, 18 A seorang. Sudah bocor soalannya. Ini walaupun dah bocor tapi tak boleh jawab kecuali mereka amalkan cara hidup Islam. Kalau tidak tak boleh jawab. Dia akan jawab saya tidak tahu katanya. Saya tidak tahu katanya. Kemudian saya mendengar orang berkata sesuatu, saya pun turut perkataannya. Saya ikut aja. Saya bukan tahu pun. Saya ikut aja. Orang kata yang ini elok, kita buat yang elok. Terima tuan kan? Tak ada. Pon bagi lagi. Lalu ia dipukul dan diseksa. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan demikian ialah daripada Asma radhiyallahu anhu. Asma nama lelaki bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min syai'in lam akun uritu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannata wan nar fa awkhiya ila annakum taftanuna fi quburikum misla aw qariban min fitnatil masiihid dajjali yuqalu ma ilmuka hadha ar-rajuli fa ammal mu'minu awil muqinu fayaqulu huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda wa ajaina wattabi'na huwa Muhammadun salasan wa yuqalu nam salihah qad alimna an kunta la muqinan bihi wa ammal munafiqu
awil mirtabu fayaqulu la adri sami'tu an-nasu yaquluna syai'an faqultu. Artinya tidak ada suatu perkara yang belum diperlihatkan kepadaku. Semua dah diperlihatkan kepada aku, kata Nabi, ya. Tidak ada satu perkara yang belum diperlihatkan kepadaku, melainkan dapat juga aku melihatnya di tempat aku ini, kata Nabi. Aku dah tengok semua perkara-perkara yang akan berlaku sampai kepada syurga dan neraka. Nabi ada masuk syurga tapi tak pernah masuk neraka, tapi dia nampak perkara-perkara yang dalam neraka. Nabi nampak hal-hal dalam neraka, cuma dia tak masuk neraka. Kerana dia tu dijamin tidak masuk ke dalam neraka, tapi dia nampak neraka. Itu sebab balik dari Isra' dan Mi'raj, apa dia kata? Aku melihat di dalam neraka terdapat sekumpulan wanita-wanita. Kerana dalam neraka itu ramainya ialah wanita-wanita. Aku melihat ada sekumpulan wanita yang digantung rambutnya, sehingga mendidih otaknya kerana dipakaikan dengan kasut neraka. Rambut itu digantung, betul? Dipakaikan dengan kasut neraka. Kasut pakai di mana? Kasut pakai di mana? Di kaki. Sehingga mendidih otak-otak mereka, mendidih otak kaum malu, sebab mengeluarkan apa? Sehelai sahaja rambut mereka untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Selai aja pun dipakai ke kasut neraka, digantung rambut tu dipakai kasut neraka, menggelegak otak tu. Itu bau selai. Kalau stone set, tahu ke dalam stone set ni? Kalau mengelembung rambut tu, jangan bayang sampai ni. Dah mesti tak bayang. Kalau menggelembung rambut tu dah bayang ya. Jangan bayang orang, bayang rambut. Itu dia. Itu kata Nabi. Dia nampak perkara-perkara yang berlaku dalam neraka, tapi dia tak ada masuk neraka. Kerana dia bukan kena azab neraka. Dia dijamin. Dia maksum. Maksum tu dia dipelihara daripada melakukan dosa. Tapi syurga dia ada masuk. Dia tahu keadaan dalam syurga tu. Tidak ada satu perkara yang belum diperlihatkan kepadaku, melainkan dapat juga aku melihatnya di tempat aku ini. Sampai kepada syurga dan neraka pun diperlihatkan kepadaku. Kemudian diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya kamu akan diuji di dalam kubur kamu, yang semacam atau hampir dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bukan sama dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan Dajjal lah. Kepada setiap orang akan ditanyakan. Apa tanya? Apakah yang kamu tahu tentang Muhammad? Muhammad ke apa yang kamu tahu tentang Muhammad? Ditanya semua orang. Kita termasuk kita ni akan ditanya. Apa kamu tahu tentang Muhammad? Orang yang beriman atau orang yang mempercayai akan menjawab, ia adalah Muhammad utusan Allah. Ia datang kepada kami semua dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk. Kami semua menyahuti seruannya dan mengikutnya. Pertanyaan itu diulangkan lagi 3 kali, dan diucapkan kepadanya, tidurlah sebagai seorang soleh. Bila boleh jawab, apa kata mereka? Tidurlah kamu seperti seorang soleh. Dalam kitab tua, kalau baca Syairul Salikin, dia jawab macam mana? Kalau dia ada soal, tanya boleh jawab, tanya boleh jawab, tanya boleh jawab. Apa kata mereka? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Macam mempelai, tahu? Dia minta ingat ke jadi mempelai lah tu. Tak pernah jadi mempelai kan? Do you still remember on your first wedding night? Siapa dah lupa kan? I have been married for more than 48 years, you know, I still remember my first wedding night. Saya cakap orang putih, tak nak cakap Melayu. Orang putih tak faham isi saya. Dia di belakang tu dengar pula. Orang di malam pertama lene ke tak lene tidurnya? One more time, lene ke tak lene tidurnya? Kalau lene bingung jawabnya. Orang on the first wedding night, tak tidur-tidur. Semua jadi sembang. Bucu kelambu jadi sembang. Ada kepejat di bucu kelambu tu pun jadi sembang juga.
Macam-macam jadi sembah. Sudah-sudah apa? Sudah-sudah dah pagi aja. Macam itulah orang dalam kubur. Bila dapat nikmat di kubur tu, dia sudah-sudah hari dah kiamat aja. Pasal apa? Dia berbagai-bagai nikmat yang diterima dalam kubur. Dia tak sedar. Ya. Di antara nikmat yang diterima apa? Dibukakan tingkap di kubur. Dibukakan tingkap. Bila dibuka tingkap, dinampaknya dalam kubur tu apa? Tempat dia di syurga nanti. Dia nampak mahliganya mana rupanya, dia nampak kenderaannya mana rupanya, ada ke rupa Lamborghini, ada ke rupa Daimler, ada ke rupa Jaguar, ya, ada ke rupa apa lagi, Ferrari dan sebagainya. Itu apa namanya? Kenderaannya. Dia nampak apa lagi? Istananya, mahliganya, dia nampak pakaiannya, dia nampak makanannya, dia nampak buah-buahannya, dia nampak apa? Tempat tidurnya, dia nampak berbagai-bagai perkara lah. Yang paling best sekali nampak apa? Nampak apa? Saya nak sebut itu dulu. Saja saya jelaskan. Nampak apa? Nampak bidadari melambai-lambai. Ahlan wa sahlan. Welcome to syurga, kata bidadari. Ndak ke tak ndak? Ada? Jadilah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nampak bidadari-bidadari itu, ya, sentiasa memendendangkan dia. Naik buayan, dibuai oleh bidadari-bidadari. Tahu? Dia di atas buayan bersama dengan isteri-isterinya. Orang dalam syurga ni, you know, at this, orang yang dalam syurga tu paling common, paling kudi, paling tak guna, paling koyok, dia dapat 72 orang bidadari, you know. 72, you know. Bukan 7. How many? 72. Itu dah common benar tu. Ya. Kalau orang tu betul-betul bertakwa, beratur-atur bidadarinya, ini paling common, orangnya last sekali yang apa tak guna tu, dapat 72 bidadari. Kalau dapat masuk syurga lah. Ya. Atas demi belakang tidak penyembuh. Tidak kena bercemburu. Demi cemburu ke tak? Tidak. Ngapa? Ngapa tak cemburu? Kerana Allah dah cabut rasa cemburu dari hati mereka. Seronok mereka lagi ramai, madunya lagi ramai, lagi seronok mereka. Ya. Bukan macam dalam dunia ni. Dalam dunia you cannot even make two. Kenapa? You cannot even have two. Kenapa? Pasal kalau ada dua je macam mana? Siaplah. Periuk belangan, terbang melayang-layang. Okey? Menghentam belakang. Itu dalam dunia ni. Tapi besok tak ada cemburu. Ya? Dicabut oleh Allah. Ya? Mereka bekerja sama, berduyun-duyun, berebut-rebut nak nak melayan suami masing-masing. Ya? Berpakat-pakat mereka mendendangkan suami sedang berada di dalam buayan tu. Ya? Menyanyi untuk suami itu. Apa lagunya? Apa lagunya? Bulan di pagar bintang, katanya. Itu sebab jangan marahkan bulan. Kerana yang cantik tu apa? Bulan dia yang cantik. Benda cantik diumpama kesukaan apa? Bukan bulan ke? Mana ada matahari ke dah? Jadi kalau perempuan cantik apa? Kalau perempuan itu cantik, apa dibandingkan? Apa dimisalkan? Bulan lah. Engkau laksana apa? Bulan. Adakah? Engkau laksana matahari. Ada? Lebih lagi. Engkau laksana kerih. Ada? Tak ada. Bulan aja. Lantak dia marah-marah. Bulan tu. Itu sebab lagunya nyanyi pun bulan di pagar bintang katanya. Maknanya keadaan yang cantik ke tak? Cantik berbenar lah tu. Lepas tu dengar suara dari jauh. Dia pun tanya pula, siapa itu? Betul tak? Jawab dari jauh. Apa dia? Apa jawabnya? Cuba teka. Tak kita nak ni? One more time. Tak kita nak? Hati layak kalau diri itu supaya dapat masuk syurga. Ini dia belum masuk lagi dah. Dia dalam kubur dah nampak.
Dia dibukakan tingkap kubur tu, dia nampak nikmat-nikmat syurga. Dia asyik nengok nikmat-nikmat itulah. Dia tak sedar. Rupa-rupanya hari dah kiamat. Tak sedar. Tidak ada suatu perkara yang belum mari ke dia. Apakah yang kamu tahu tentang Muhammad? Orang yang beriman atau orang yang percaya akan menjawab, ia adalah Muhammad utusan Allah. Dia datang kepada kami, semua datang kepada kami semua dengan membawa keterangan yang jelas dan petunjuk. Kami semua menyahuti seruannya dan mengikutnya. Pertanyaan itu diulangkan 3 kali dan diucapkan kepadanya, tidurlah sebagai seorang soleh. Ini tidur sebagai orang soleh. Tadi saya sebut tu tidur sebagai seorang apa? Mempelai. Bukan pengantin dah, pengantin lama mempelai. On that first wedding night, itu mempelai. Macam mempelai. Dan diucapkan kepadanya, tidurlah sebagai seorang soleh. Kami mengetahui bahawa kamu percaya kepadanya. Sebaliknya orang yang ragu-ragu akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mendengar orang bercakap sesuatu, lalu aku mengikuti percakapan mereka. Kemudian ada lagi hadis lain daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat yang terkenal di zaman Rasulullah. Dia ni dari kecil lagi dah diserah dengan emaknya kepada Rasulullah. Untuk jadi apa? Jadi khadam. Sebab dia ni banyak merawikan, meriwayatkan hadis-hadis yang masyhur mereka. Anas bin Malik ni. Maknya lagi masyhur. Siapa tahu nama maknya? Kuis pada anda malam ni. Siapa nama maknya? Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim itu maknya. Baik, apa kata Anas bin Malik? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yazma'u qara'an ni'alihim. Qala atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli. Qala فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله فيراهما جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه حطرا إلى يوم الرجل فيقول لا وذكر لنا أنه يبعثون. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ألا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت وتليت وضرب بما طرق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير قليل. Apabila seorang hamba diletak di dalam kuburnya, orang mati itu dah kubur dalam kubur. Siapa ni? Bayang kita ni, jangan bayang orang lain. Kita ni dah mati, dah masuk dalam kubur, diletak dalam kubur. Dan sahabat handanya berpaling balik. Semua balik. Orang yang ngantor kita kubur tu dah balik belakang. Tok Imam dah balik. Lagi? Sahabat-sahabat geng roti canai kita dah balik. Tuan-tuan ada geng roti canai tak? Pagi-pagi. Tak ada? Kami orang pencin ada geng roti canai pagi-pagi tak? Kadang-kadang dari kampung tu sampai kayu kuning pergi mencari roti canai. Pagi tadi ayu kuning mencari roti canai tu. Jauh tu. Dekat 10 km. Tu geng roti canai. Tak payah tanya mana dia Cikgu Razak. Dia tahu lah orang kampung. Dia mau dah balik belakang. Kerana yang ngantor kita dalam kubur tu 3. Yang pertama harta kita, yang kedua sahabat kita, yang ketiga amalan-amalan kita. 2 daripadanya balik. Apa yang balik? Harta kita balik lagi.
sahabat-sahabat atau kerabat-kerabat kita tu balik, kenalan kita semua balik, yang tinggal hanya amalan-amalan kita saja. Itu adalah hadis yang saya sebut hadis tadi ya, 40 hadis penawar hati. Ya, dan sahabat-sahabat handainya berpaling balik, sesungguhnya ia mendengar derap selipar mereka. Baginda meneruskan, datang kepada hamba itu dua malaikat. Kemudian kedua-dua membangunkan lelaki itu dan menanya, apakah engkau telah katakan terhadap Muhammad? Jika ia seorang mukmin, ia akan menjawab, saya menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Itu dia menyaksikan. Aku menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Mana dia? Udah lah. Saya menyaksikan bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihatlah kelak di dalam syurga. Lihatlah kelak di dalam syurga. Tengok apa yang ada dalam syurga. Sambung baginda lagi. Ia dapat melihat kedua-dua tempat kediamannya. Kata Qatadah ni seorang sahabat lain ya, Abu Qatadah. Maka dibuka luas baginya di dalam kubur itu, seluas 70 hasta dalam kubur tu. Padahal kubur sebenarnya berapa hasta? Berapa hasta? 7 kaki aja. 7 kaki kali berapa? Kali 3 kaki. Tapi diluaskan sampai 70 hasta. Ya, diluaskan kuburnya sampai ke 70 hasta. Dan tempat kediamannya dipenuhi dengan kehijauan. Artinya apa? Kehijauan tanda apa? Tanda apa? Tanda segar lah tu. Yang hijau tu selalunya yang segar. Yang kuning apa? Yang kuning apa? Yang layu. Hendak segar ke nak layu? Pilih lah. Udah ada yang menolak mata dengan saya, nampak? Kehijauan tu tanda kesegaran. Kehijauan hingga pada hari kebangkitan sampai kiamat. Adapun orang munafik apa? Orang munafik apa? Orang yang berpura-pura. Cakap orang putih munafik apa? Hipokrit. Orang hipokrit. Munafik apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Itu orang munafik. Cuma munafik ni perkara dalam hati. Kita tak boleh tuduh siapa-siapa jadi munafiknya. Cuma Allah bagi banyak tanda-tanda orang munafik. Dalam Quran tu banyak Allah khabar tentang orang munafik. Banyak benar tanda-tandanya. Boleh katakan sejak juzuk ada Allah ceritakan tanda-tanda orang munafik. Di antaranya apa kata Allah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Lagi innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Kita semayang, dia semayang. Kita berjanji, dia pun berjanji. Kita berdoa, dia pun berdoa. Kita bertahlil, dia pun bertahlil. Malahan lagi hebat tahlilnya sampai bergoyor masjid ni. Tahu ke bergoyor? Goyang-goyang masjid ni punya hebat tahlil. Tapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Mereka berkata kami bersama dengan komen. Tadi kami bersama dengan orang beriman tu apa? Mustahzi'un. Apa dia? Olu-olu aja. Itu tanda orang munafik. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman. Di kalangan orang kafir dia jadi orang kafir. Dia boleh berubah-ubah. Tahu? Berubah-ubah macam sesumpah. Tahu sesumpah? Dia tahu ke sesumpah ni? Sesumpah ni ngikut apa? Ngikut background dia. Kalau background tu hijau, apa warna kulitnya? Hijau lah. Kalau backgroundnya brown, apa warna kulitnya? Brown lah. Kalau backgroundnya kuning, apa warna kulitnya? Kuning lah, itu sesumpah.
Dia boleh tukar warna. Warna kulit itu boleh tukar. Tengok latar belakangnya apa? Itu sumpah. He can maneuver his way around whatever the atmosphere is, whoever he is with. Ya? Tak kira di mana, he can maneuver his way around. Atau dalam katanya lain dia macam ular. Tahu ular? Tahu dia macam tahu ular? Ular. Ini orang pekan lelaki ke sini ni? Ular. Kalau orang kampung tahulah apa ular. Ular dalam air hidup ke dah? Dalam semak hidup ke dah? Atas pokok hidup ke dah? Dalam rumah hidup ke dah? Dalam parit hidup ke dah? Dalam lubang hidup ke dah? Di mana saja dia boleh hidup. Itu ular. Orang munafik pun begitu juga. Di kalangan orang beriman dia macam orang beriman. Di kalangan orang kafir dia jadi macam kafir juga ya. Kalau orang sembahyang dia punya hebat, dia punya lelama sujudnya. Orang ingat dah mati rupanya sujud. Punya lelama. Lepas tu pergi kepada geng-geng dandutnya, udah dandut pula. Dalam hatiku hanya ada kamu. Itu apa? Itu orang munafik. Di antara orang kafir yang Allah marah sekali ialah orang munafik. Munafik ni 4. Salah satu dari 4 golongan orang kafir ya. Kafir ada 4. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana tak? Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Murtad ditolak imannya. Musyrik dia menyekutukan Allah. Mulhid orang yang tak percayakan Allah, tak percayakan agama, macam komunis dan sebagainya. Itu mulhid. Yang keempat munafik. Mana tak? Mana pun tak ada itu dia. Tapi antara 4 itu yang mana Tuhan marah sekali? Orang munafik lah. Itu sebab orang munafik itu mana tempatnya? Mana tempatnya? Di neraka yang terkebawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah ya. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling terkebawah sekali. Kenapa terkebawah? Kenapa terkebawah? Kerana neraka itu lagi ke bawah, lagi panas. Yang paling bawah ialah yang paling panas. Ya. Ya ke dah ni? Ya. Macam orang masak nasi juga. Mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Kenapa bawah dulu jadi kerak? Kerana dia yang paling panas. Yang di atas tu kadang mantap pun. Kenapa mantap? Tak cukup api. Mantap kadang ya. Itu peroyok nasi, bukan neraka ya. Jangan pula ada yang cerita-cerita, aku atas dan bawah takut aku neraka ni. Atas tak apa lah kena. Neraka jangan apa tu. Atas apa ke bawah ke, dua-duanya panas. Tak lalu kita nahon ya. Itu dia tuan-tuan. Baik, baca balik. Orang munafik ya, orang munafik dan orang kafir akan ditanya, apakah kamu telah katakan terhadap lelaki ini? Ia menjawab, engkau tidak memahami dan tidak ikut orang yang mengetahui. Ia dipukul dengan pemukul besi. Pemukulnya bukan rotan tau, besi. Ya. Besi itu pula di mana? Dimasuk di mana dulu? Dispohkan di mana dulu? Dalam neraka dulu. Dia dipukul dengan pemukul besi. Ya. Dengan pukulan yang menjerit kesakitan. Aduh, semua dengar. Ya, semua makhluk dengar. Didengar oleh semua kecuali manusia dan jin saja. Semua dengar, ular dengar, kredit dengar, biawak dengar, rimau dengar, serigala dengar, singa dengar. Lagi? Apa lagi dengar? Nyamuk dengar, lalat dengar, lembu dengar, kobra dengar. Yang tak dengar 2 makhluk saja, siapa? Manusia dan jin. Itu dia ya. Sikit lagi tuan-tuan. Daripada Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit. Qala nazalat fi azabil qabri fayuqalu lahu man rabbuk fayaqulu rabbi Allah wa nabiyyi Muhammadun fadzalika qawluhu azza wa jalla
Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Firman Allah Ta'ala, Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit, diturunkan mengenai azab di dalam kubur. Ditanya si mati, siapa Tuhan kamu? Ditanya mati itu, siapa Tuhan kamu? Ia menjawab, Tuhan kami Allah, Nabi kami ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia pengertian ayat Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini dalil mengatakan siksa kubur tu ada, nikmat kubur pun ada, pertanyaan dalam kubur tu ada. Ini dalilnya. Dalilnya ayat ni. Surah berapa entah, tak ada tulis, saya pun tak tahu. Itu dalilnya bahawa nanti ada pertanyaan dalam kubur. Siapa mengatakan siksa kubur tak ada, ini dalilnya ada pertanyaan. Kalau boleh jawab, dapat nikmat. Kalau tak boleh jawab, dapat siksa. Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di dalam hidup di dunia dan di akhirat. Kalau orang beriman, tetap saja. Itu sebab orang baca talqin. Apa katanya? Nanti akan datang kepada kamu dua orang malaikat, akan bertanya kamu tentang Tuhan kamu. Hendaklah kamu jawab dengan lidah yang apa? Yang fasih. Jangan kamu rasa gentar, jangan kamu rasa takut, kerana mereka adalah makhluk seperti kamu juga. Mereka akan bertanya kepada kamu, Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Hendaklah kau jawab dengan tegas, menyatakan Allahu Rabbi dan seterusnya. Tak pernah dengar orang baca talqin kan? Supaya tu baca talqin ni biar apa sikit, biar bersemangat sikit. Jangan ngaji pula dia tak kubur tu. Jadi biar dia baca dulu di rumah, biar dia kesan sikit. Kerana kadang-kadang mereka yang dikubur tu bukan pernah ngaji pun. Itulah kali pertama. Sesuai tak dengan suasananya? Sesuai tak? Suasana orang mati tu. Kita kena jawab. Begitulah juga kita yang hadir hari ini menjadi iktibar, mengambil iktibar bahawa kita ni akan jadi mayat seperti mereka-mereka ini juga. Mayat ini, mayat yang kita nak tanam, yang nak tanam dia, dan juga mayat-mayat yang sekeliling kita ini menjadi bukti bahawa mati itu benar. Kena apa nama? Kena emphasize kan? Mati itu benar. Biar dengan tok Lagi apa? Soalan dalam kubur itu benar. Lagi? Kebangkitan itu benar. Alam mahsyar itu benar. Biar dia bersemangat sikit. Ini kalau dia nanya. Atas kubur orang tidur. Biar ada sikit baca tu imam ya, baca-baca talqin dalam kubur tu, biar ada sikit. Kerana itulah peluang kita pun nak memberi kesedaran. Kerana mereka kadang-kadang tak pernah ngaji pun. Mudah-mudahan dengan itu dia sedar dan dia bertindak sewajarnya. Mudah-mudahan kita usaha aja. Kesannya siapa menentukannya? Allah Ta'ala. Kita usaha aja Baik, dan terdapat juga hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan di sini yang mengisbatkan. Apa itu mengisbatkan? Apa mengisbatkan? Mensabitkan. Apa arti isbat? Sabit tu apa lah? Apa artinya? Mengheekan. Dia tak faham lagi kan? Mengheekan. Apa arti mengisbatkan? Mengiyakan tu bahasa surat benar lah. Bahasa kampung ni apa? Mengheekan. Tahu ke he? Mengiyakan itu mengisbatkan mengisbatkan adanya fitnah atau ujian di dalam kubur dan soalan dua orang malaikat. Yang kedua akan kita baca bulan depan iaitu azab dan nikmat di dalam kubur. Kalau nak baca kejap ni boleh juga, tapi sampai pukul 11 baru habis. Tak apa lalu nunggu angkat tangan. Susah buat lah. Jadi bulan depan lah kita baca insya-Allah. Saya dah ngajar malam ni di sini 59 minit. Lagi 1 minit 1 jam. Okey tu ya. Okey ke dah? Okey dah tu ya. Lagi seminit dah sejam. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Okay, that is all for tonight. Any objection?